Assalamualaikum, nama saya Nur Azika Syamimi binti Muhammad Nur, nombor matrik 10 DAT 18F2019. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fitra binti Fauzi, nombor kad matrik 10 DAT 18F2023. Nama saya Nur Ida Syafiqah binti Muhammad Yusof, 10 DAT 18F2031. Nanti malam, datang ya? Ke gereja barangkali saya lupa. Tapi ke pesta tidak akan pernah. Iya dong, ke pesta. Sayang kalau kita sampai lupa. Ya, tapi itu mata yang sinkron dong sama mulut kalau ngomong. Sialan lu, Rip. Sorry ya, mata gue emang bandel. Memang mata kucing ah. Gila. Lain dulu, lain kini. Seperti yang kita semua maklum, akhlak merangkumi skop yang luas setiap hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam. Untuk tugasan ini, kami telah memilih tajuk pergaulan bebas. Tujuan kami memilih tajuk ini adalah kerana fenomena pergaulan bebas ini menyebabkan akhlak manusia semakin lama semakin rosak. Kes-kes maksiat seperti pembuangan bayi, menyukai sesama jantina, berzina dan lain-lain telah menjadi salah satu budaya dalam negara kita. Oleh yang demikian, kami telah mengambil inisiatif untuk membuat tugasan yang berkaitan dengan pergaulan bebas agar dapat menjadi panduan dan tauladan kepada kami dan juga rakan-rakan yang lain. Usaha menjadi mahasiswa cemerlang, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang terbaik di antara kamu ialah orang-orang yang lanjut usianya di antara kami dan yang paling baik di antara kamu dari segi akhlaknya. Seperti yang kita semua maklum, setiap perkara yang dilaksanakan pasti ada hukum-hukumnya. Perkara ini juga tidak terkecuali dalam pergaulan seharian kita. Hukum asal pergaulan dalam Islam adalah harus. Pergaulan sesama manusia adalah dituntut jika untuk tujuan menuntut ilmu. Walaupun telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang bagaimana seseorang itu harus bergaul dengan kaum yang berlainan jantina dengannya, namun masih berlakunya pergaulan bebas di negara Islam, terutamanya Malaysia. Perkara ini kita dapat lihat saban tahun melalui surat khabar dan media massa seperti televisyen, radio dan sebagainya. Pergaulan secara bebas di antara lelaki dan wanita telah menjadi perkara biasa di dalam kehidupan kini. Punca berlakunya pergaulan bebas iaitu kurangnya perhatian dan didikan agama daripada ibu bapa mereka. Acap kali kita mendengar tentang permasalahan ini. Apabila ditanya kepada para remaja bagaimana mereka boleh terjebak dalam pergaulan bebas, dan jawapan yang sering diberikan adalah kurangnya perhatian dan juga didikan daripada kedua ibu bapa mereka. Apabila sesebuah keluarga telah terlepas pandang tentang perkembangan hidup anak mereka, maka bermulalah di saat itu seseorang anak mencari perhatian dengan bergaul bersama-sama kawan yang dapat memahami masalah dan kehendak mereka. Maka apabila seseorang remaja perempuan merasakan rakan lelaki lebih memahami kehidupan dan memahami kehendak, maka disitulah bermulanya pergaulan secara bebas di antara remaja perempuan dan lelaki tanpa memikirkan soal batasan dan pergaulan mereka. Punca yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya dan juga media massa. Pengaruh rakan sebaya juga menjadi faktor berlakunya pergaulan bebas tanpa batasan. Para remaja yang lemah imannya dan kurang cerdik akalnya akan mudah dipengaruhi oleh rakannya yang mempunyai akhlak yang buruk. Apabila remaja tersebut mempunyai sifat di atas, memang tidak mustahil akan berlakunya pergaulan bebas dan mempunyai akhlak yang buruk seperti tiada pegangan iman yang kukuh dan juga tidak mahu dianggap kolot oleh rakannya yang lain. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi, manusia itu diukur atas kelakuan temannya.
Sebab itu, hendaklah seseorang kamu meneliti siapa orang yang diambil menjadi teman. Dalam sabda yang lain, awas anda berkawan dengan kawan yang jahat, nanti anda akan sama seperti dia. Tambahan pula, media massa memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan para remaja. Media massa seperti televisyen yang menayangkan adegan pergaulan secara bebas menjadi faktor pendorong para remaja terjebak dalam pergaulan bebas. Kesan pergaulan bebas, berlakunya zina dan lahirnya anak luar nikah. Apabila pergaulan antara lelaki dan wanita tidak dijaga, maksiat akan berlaku di antara mereka. Perkara ini kerana nafsu yang terdapat di dalam diri lelaki dan wanita tidak dapat dibendung apabila batasan pergaulan mereka tidak dijaga. Kita semua sedia maklum apabila duduk berdua, pastinya ada yang ketiga. Maka apabila sudah berdua dan syaitan menjadi penghasut, nafsu tidak dapat dikawal, maka terjadilah zina. Kesan terjadinya corak hidup para remaja yang tidak berkahwin dan tersebarnya penyakit-penyakit yang membawa kepada maut, iaitu pergaulan bebas yang tidak terkawal akan mewujudkan satu corak hidup yang baru di mana para pemuda tidak mahu berkahwin. Perkara ini ada rasionalnya kerana apabila cara hidup mereka telah terbiasa mendapat apa yang mereka inginkan tanpa mempunyai ikatan yang sah, kenapa harus mereka memberatkan fikiran mereka untuk memikirkan kejenjang kelamin? Bersentuh-sentuhan, hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan yang sah dapat mereka menikmati. Perkara ini terjadi disebabkan oleh kolotnya para remaja sekarang yang tidak tahu akan bahana pergaulan bebas yang melampau. Di sini dapat kita simpulkan bahawa pergaulan bebas memberikan impak yang sangat besar kepada sesebuah masyarakat dan negara. Seterusnya, cara-cara menangani masalah pergaulan bebas mengikut konteks Islam adalah ibu bapa harus memainkan peranan dan menunjukkan contoh teladan yang baik. Kita pastinya pernah mendengar pepatah yang mengatakan jika ingin meluntur buluh, biarlah dari rebungnya. Perkara ini sama dengan peranan ibu bapa dalam mendidik anak mereka sedari awal agar akhlak mereka terpelihara daripada segala unsur negatif seperti yang tercatat dalam buku pendidikan anak-anak dalam Islam. Karya Abdullah Nasir Ulwan mengatakan, contohnya, teladan di dalam membentuk anak adalah di antara cara-cara berkesan yang banyak manfaatnya pada melengkapkan si anak itu dari segi akhlaknya serta membentuknya dari segi rohani dan sosialnya. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa adalah contoh tauladan yang paling utama dan baik sekali dalam pandangan si anak. Ibu bapa dan pemerintah memainkan peranan yang amat penting dalam membanteras gejala pergaulan bebas dan mencegah para remaja daripada menjadikan aktiviti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batasan sebagai satu budaya. Kewajipan yang menjadi tanggungjawab individu serta harus dilaksanakan di peringkat individu. Perintah di mana pelaksanaan dianjurkan supaya dilakukan secara kolektif atau berjemaah. Perintah tidak boleh mampu atau boleh dilaksanakan di peringkat individu maupun kolektif, tetapi ianya menjadi tugas serta kewajipan pemerintah. Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk memainkan peranan mereka sebaik-baiknya. Kerana jika aktiviti pergaulan bebas ini tidak dibendung, kita akan mendapat masalah lagi besar. Selain itu, seperti yang terlihat, pergaulan bebas ini memberikan impak yang sangat negatif berbanding positif dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Individu tersebut akan terjerumus ke arah perzinaan, membuang bayi dan negara pula akan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk memperuntukkan, membina tempat perlindungan bagi remaja perempuan yang mengandung, anak luar nikah dan bayi yang dibuang. Semua ini tanpa kita sedari hanya satu aktiviti yang melibatkan seluruh pihak di sesebuah negara. Penutup, pergaulan bebas tidak akan terjadi jikalau semua pihak membanting tulang mencegah aktiviti ini daripada berleluasa dan tiada sifat pentingnya diri dalam diri mereka. Kita harus mencegah perkara ini daripada ia terus merosakkan akhlak remaja kita dan janganlah kita tunggu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan bencananya.
Sekian, terima kasih.